Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam PBD Jasin, pendidikan berkualiti, insan terdidik, negara sejahtera. #PBD Jasin, jenama kerajaan nombor 1. Yang berusaha, Tuan Haji Barhudin bin Husin, Pegawai Pendidikan Daerah Jasin. Yang dihormati Tuan Haji Muhammad Zainuddin bin Jamaluddin, Timbalan PPD Jasin Sektor Pengurusan Sekolah. Yang arif para juri, yang dihormati Pegawai-pegawai SIP Partners PPD Jasin, Tuan Haji Masaud bin Mazuki, Tuan Haji Johari bin Abu Bakar, Ustaz Abdullah bin Haji Jantan, pegawai-pegawai Sektor Pengurusan Sekolah PPD Jasin, semua pengetua dan guru besar daerah Jasin serta warga pendidik daerah Jasin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya, pada hari ini saya akan membuat satu perkongsian amalan terbaik PGB bagi Prime peringkat daerah Jasin 2021 dan tajuk yang diambil oleh saya selaku pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Mahkota adalah program 5 Hari Mencintai Mahkota di bawah tajuk pengurusan hal ehwal murid, iaitu P5HMM. Sebelum saya meneruskan pembentangan amalan terbaik, saya bentangkan sedikit tentang latar belakang perkhidmatan. Untuk makluman semua, saya mula berkhidmat sebagai guru akademik biasa di Sekolah Menengah Kebangsaan Air Molek dari tahun 1993 sehingga 2008 sebagai guru akademik biasa. Kemudian, mulai 2008 sehingga 2011, saya dilantik sebagai GPK Co-Curriculum di Sekolah Menengah Kebangsaan Air Molek. Pada 2011 hingga 2015, saya bertukar kerana dilantik sebagai GPK Hal Ehwal Murid di Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Mahkota. Seterusnya, saya dilantik sebagai GPK Pentadbiran di SMK Pernu mulai 2015 sehingga 2019. Dan pada tanggal 25 November 2019, saya dilantik sebagai pengetua di SMK Seri Mahkota. Itu sedikit tentang latar belakang perkhidmatan saya bermula daripada 1993 sehingga sekarang. Sebelum saya meneruskan, saya terangkan secara ringkas tentang profil Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Mahkota. Maklumat asas kod sekolah ialah MEA 1072. Nombor telefon 06 2619 262. Nombor fax 06 2617 592 dan email mea1072@moi.edu.my. Untuk makluman sekolah, untuk makluman semua, bahawa SMK Seri Mahkota adalah sekolah yang terletak di luar bandar. Jadi, bilangan guru yang ada adalah seramai 97 orang, iaitu yang merangkumi lelaki 26 orang dan perempuan 71 orang. Sementara bilangan AKP adalah 16 orang. Untuk makluman semua, bahawa SMK Seri Mahkota telah dibuka pada 1 Januari 1973 dan saya merupakan pengetua yang ke-16 di SMK Seri Mahkota. Sebelum ini ramai lagi tokoh-tokoh yang hebat yang pernah menerajui sebagai pengetua di SMK Seri Mahkota. Moto dan slogan. Moto kita adalah berilmu dan beramal. Slogan kita ialah satu suara, satu matlamat. Itu serba sedikit tentang profil SMK Seri Mahkota untuk makluman para hadirin sekalian. Seterusnya adalah tentang bilangan kelas. Jadi di SMK Seri Mahkota terdapat sebanyak 40 buah kelas yang merangkumi daripada pendidikan khas tingkatan 1 sehingga tingkatan 5. Bagi pendidikan khas, kita ada 7 buah kelas yang merangkumi kelas-kelas sama ada berkapasiti rendah dan untuk yang lemah pembelajaran. Kita namakan kelas-kelas ini adalah PK CRB, PK Honda, PK Honda Stream dan sebagainya lah, dengan beberapa buah nama kereta, dan kita telah membuat penjenamaan semula tentang nama-nama kelas mulai tahun 2021. Bagi tingkatan 1 kita ada 8 buah kelas yang kita namakan satu Topaz, satu Kristal, satu Belian, satu Mutiara dan sebagainya. Ini untuk menengah rendah kita menggunakan nama yang sama. Tingkatan 2 kita ada 8 kelas. Tingkatan 3 kita ada 7 kelas. Bilangan tingkatan 3 ni tak ramai, 7 kelas. Manakala tingkatan 4 dan tingkatan 5 kita ada 9 kelas dan 9 kelas. Dan kebanyakan nama kita gunakan nama institusi pengajian tinggi awam di Malaysia. Misalnya 4 USM,
5 USM, 5 USIM, 5 UM, 5 UITM, 5 UTM, 5 UTM dan 5 UPM. Dan beberapa nama, tujuan dia ialah untuk memberi wajah baru, penyenaman semula tentang nama kelas, kerana nama kelas yang sebelum ni kita perlu jenamakan semula untuk memberi semangat kepada anak-anak kita supaya mereka lebih bersemangat untuk hadir ke sekolah. Jadi itu secara ringkas tentang bilangan kelas. Okey, sementara bilangan orang murid, seperti yang dipaparkan, kita akan lihat situ ialah pernikahan seramai 46 orang. Bagi murid tingkatan 1, kita ada seramai 190 orang. Tingkatan 2, kita ada seramai 172 orang. Tingkatan 3 ada 164 orang. Tingkatan 4, 148 orang. Dan tingkatan 5, 182 orang. Yang sekarang ini sedang bersemuka, iaitu seramai 91 orang. Jadi untuk setiap keluarga A dan keluarga B lebih kurang 91 orang. Itu sedikit tentang jumlah murid di SMK Seri Mahkota. Kalau kita tengok sini lah 902. Sedangkan kalau ikut sebelum-sebelumnya bilangan muridnya lebih pada 1000. Tapi bilangannya telah berkurang bila pembukaan SMK penuh dan sebagainya lah. Bila murid tingkatan 6, dulu ada murid tingkatan 6 tapi telah berpindah di SMK Tun Said Zahruddin. Itu tentang enrolment murid secara ringkas. Seterusnya kita tengok pada hasil permatian dan analisis SWOT yang dibuat oleh pihak sekolah, saya selaku pengetua. Jadi kita tengok situ adalah strength, kekuatan kita ialah kebanyakan murid tinggal di kawasan berhampiran sekolah, kerana antara murid kita adalah murid dari kawasan Pulai, kawasan Serkam, kawasan Seri Minyak dan kawasan berhampiran lah. Jadi kebanyakan sekolah-sekolah penyalur adalah sekolah SK Datuk Haji Baginda, SK Serkam, SK Serkam Darat dan SK Tedung. Tapi murid-murid ini terbagi dua lah. Jadi kebanyakan murid tinggal di kawasan berhampiran dengan sekolah. Jadi kebanyakan mereka sama ada menaiki motosikal ataupun menaiki bas bagi mereka yang agak jauh sikit lah di kawasan Tedung dan sebagainya. Kemudian S yang kedua adalah budaya guru yang positif. Kemudian infrastruktur sekolah yang semakin menarik. Jadi untuk makluman, sekolah ini telah dibina pada 1973. Jadi inisiatif yang kita ambil adalah kita dapat mengecat semula beberapa buah bangunan dengan peruntukan yang disalurkan oleh pihak PD dan juga peruntukan yang disalurkan oleh pihak PIBG dalam menaik taraf. Jadi menaik taraf anda ingat bahasa tu ialah tentang pintu lah. Alhamdulillah 2021 SMK Seri Mahkota telah menerima peruntukan daripada pihak JPN untuk penyelenggaraan pintu, tingkap dan sebagainya. Dan alhamdulillah jadi semua kelas di SMK Seri Mahkota telah ada pintu. Kalau dulu-dulu memang pintu tak ada. Jadi infrastruktur ini sangat penting supaya budak lebih bersemangat untuk hadir ke sekolah, pintu dan tingkap. Kemudian kita punya weakness iaitu yang pertama ialah tentang kadar murid yang tidak mencapai 90% pada tahun 2020. Jadi yang capai 90% hanya pada bulan Januari saja kita akan tengok nanti. Pada awal tahun saja. Kemudian bilangannya semakin bulan semakin merosot, menurun. Kemudian murid-murid bekerja di luar waktu persekolahan menyebabkan mereka penat dan tidak hadir ke sekolah. Mereka bekerja kerana kawasan kita berhampiran, sama ada mereka bekerja di ikan bakar dan bekerja sebagai sambilan di waktu dengan lain lah. Ini termasuk juga isu yang tidak akan sentuh pada hari ini. Kemudian beberapa orang guru edatan kurang mahir untuk menguruskan surat amaran ketidakhadiran. Kita dapati ada beberapa orang guru tak mahirlah untuk menguruskan sama ada membuat surat amaran pertama, kedua dan tiga. Ini untuk tahun 2020. Kemudian sesi pengajaran guru kurang menarik minat murid untuk hadir ke sekolah. Guru menggunakan kaedah pengajaran secara tradisional, iaitu menggunakan chalk and talk untuk mengajar. Jadi ini antara kadang-kadang murid bosan kerana apa? Sama saja kaedah pengajarannya. Kemudian kita punya opportunity ialah pegawai perhubungan sekolah, pihak roh, iaitu pihak polis yang komited membantu sekolah apabila diperlukan. Sentiasa beri bantuan. Sentiasa dan hadir ke sekolah pada hari pertama sekolah dan sebagainya. Untuk membantu dan beri nasihat, bimbingan dan sebagainya. Terutamanya jika ada kes-kes yang melibatkan kes jenayah yang dilakukan oleh murid-murid SMK Seri Mahkota. Kemudian komuniti setempat yang sudi membantu menangani masalah ponti murid apabila berada di luar sekolah. Walaupun tak ramai, tetapi adalah sebilangan kecil komuniti setempat yang banyak membantu menelpon pihak sekolah tentang murid-murid yang ponting, yang berada di mana dan sebagainya. Dan juga ada mereka yang membantu pihak sekolah lah. Tapi walau bagaimanapun, kedudukan komuniti setempat insya-Allah kita akan tambah baik untuk masa akan datang. Termasuk di peringkat JKK bersama dengan pihak
Japerun untuk membantu mengatasi masalah ketidakhadiran murid. Kemudian sokongan moral dan kewangan daripada pihak PIBG yang banyak membantu pihak sekolah. YDP, PIBG dan AJK sentiasa hadir ke sekolah untuk memberi sokongan, bantu dari segi kewangan dan sebagainya. Kemudian kita punya traits, kita punya ancaman adalah ibu bapa kurang prihatin dengan kehadiran anak-anak ke sekolah. Ibu bapa tak pedulikan. Kadang-kadang kita bukan tak pedulikan kerana ibu bapa ni sibuk bekerja. Kerana mereka awal pagi subuh lagi telah keluar bekerja dan mereka dah kejutkan anak mereka tapi bukan anak mereka ni tidur. Yang tak bangun-bangun. Jadi inilah. Dan juga ibu bapa yang tak pedulikan pun ada kes-kes tertentu. Kemudian ibu bapa mempunyai masalah hubungan kekeluargaan dan masalah sosioekonomi. Jadi di kawasan Sepulai dan Serkam tu banyak kes yang ibu bapa yang bercerai. Ada ibu tunggal, kebanyakan ibu tunggal lah. Bapa tunggal saya tak pernah jumpa pula. Kerana yang hadir ke sekolah ni kebanyakan ibu tunggal. Banyak. Kadang-kadang yang muda-muda pun dah jadi ibu tunggal. Kemudian kawasan sekitar sekolah yang merupakan kawasan tarikan pelancongan. Jadi ini antaranya seperti Pantai Siring, murid-murid bekerja dan sebagainya. Okey, itu antara hasil pemerhatian dan analisis SWOT yang dibuat oleh untuk program ini. Okey, seterusnya ialah macam mana kita nak bina program program 5 hari mencintai mahkota. Jadi tajuk ni mana dapat? Sebenarnya tajuk ni daripada drama TV3 7 hari mencintaimu. Saya ingat tajuk Jadi dulu saya suka tajuk drama ni. Jadi bila kita tengok, saya nak kaitkan lah, kita nak supaya budak-budak ni memang suka tajuk-tajuk yang ada kaitan dengan yang popular. Jadi kita gunakanlah cuma 5 hari tu kita kaitkan dengan 5 hari persekolahan Isnin hingga Jumaat. Jadi itulah tajuk dia daripada tajuk yang drama TV3 yang popular lah. Jadi sasarannya adalah semua murid. Sasaran kita adalah semua murid daripada PK tingkatan 1 sehinggalah tingkatan 5. Dari matlamat kita adalah untuk meningkatkan kehadiran murid ke sekolah sebanyak 90%, terutamanya untuk kelas perpesaan murid tingkatan 5. Okey, kemudian ialah jangka masanya lah bulan September. Okey, inilah program tahun 2020 untuk bulan September hingga bulan Disember. Dan program 5 hari minimum kota juga adalah program yang saya buat untuk program Protege bersama saya punya tu adalah Tuan Haji Karim bin Tumin. Cuma kita dah melaksanakan, nanti kita akan tengok data-data seterusnya. Itu macam mana kita bina strategi daripada macam idea, matlamat, sasaran dan jangka masa. Okey, jadi isu kita adalah patuh keadaan murid setiap bulan menurun. Kalau kita tengok di situ, pada bulan Mac 90.25. Kemudian bulan Jun, bulan Mac tu dapat sekolah sikit lah, agak tinggi. Kemudian bulan Jun bila sekolah dibuka, 88.26. Kemudian bulan Julai menurun balik 84.49. Kemudian bulan Ogos 79.79. Jadi kalau kita tengok pada bulan Jun hingga bulan Julai kita berada dalam fasa 4 di mana tak ada masalah untuk hadir ke sekolah. Tapi kehadiran murid menurun. Jadi kita tengok tentang kehadiran ni. Jadi sebabnya kehadiran menurun ialah bermula bulan Jun terutamanya melibatkan kelas perpisaan, kelas tingkatan 5. Kemudian murid-murid ni kurang motivasi. Antara penyumbang murid kelas bawah, kelas yang bawah yang 5 yang terakhir antara penyumbang kepada peratus kehadiran ketidakhadiran yang tinggi. Kemudian sosioekonomi yang rendah lah. Jadi ibu bapa punya masalah hubungan kekeluargaan dan masalah sosioekonomi. Itu sebab anak-anak kebanyakan mereka terpaksa bekerja untuk menampung sebahagian daripada perbelanjaan keluarga. Di samping juga untuk perbelanjaan mereka sendiri. Okey, itu tentang isu tentang peratus kehadiran murid setiap bulan menurun kalau kita data sinilah. Okey, kemudian tujuan pelaksanaan kalau kita sinilah untuk meningkatkan peratus kehadiran murid ke sekolah kepada 90%. Kemudian mengenal pasti kelas-kelas yang menyumbang kepada peratus kehadiran pelajar yang rendah untuk diambil tindakan segera. Nanti kita akan tengok nanti dalam kita punya plan nanti dengan do nanti. Okey. Kemudian memupuk minat murid untuk hadir ke sekolah. Itu sebab kita pilih tajuk tu 5 hari mencintai mahkota. Kemudian menyampaikan hadiah. Yang keempat, menyampaikan hadiah galakan kepada kelas-kelas yang mempunyai peratus kehadiran yang paling tinggi dan mencecah lebih 90% setiap bulan. Jadi kita punya KPI mesti lebih 90% untuk mendapat hadiah lah daripada pihak unit hal ehwal murid. Kemudian membantu guru kelas untuk memotivasikan murid pelajar dalam kelas tersebut untuk hadir ke sekolah. Ini semasa guru tingkatan lah dan guru kelas. Guru subjek pun kita ingatkan supaya bila masuk kelas beri motivasi sikit dalam masa 1 minit, 2-3 minit
supaya murid-murid ini bersedia untuk kelas PDP dan sebagainya. Kemudian menyampaikan hadiah galakan kepada kelas yang mempunyai perubahan peratus kehadiran murid yang lebih baik setiap bulan. Dan yang ketujuh, mengenal pasti murid yang mempunyai perubahan hadir ke sekolah yang lebih baik untuk disampaikan anugerah. Ada murid-murid yang dapat berubah daripada bulan ke bulan tu, bulan 7, 8 dan 9. Kita akan tengok nanti . Okey. Seterusnya adalah tentang kitaran proses kerja kita. Seperti yang kita tahu adalah plan, perancangan. Do adalah pelaksanaan. Check, penilaian dan action penambahbaikan. Okey, ini kita akan tengoklah. Okey, yang pertama plan. Plan adalah kita membina mindscaping yang pertama. Kita membina mindscaping iaitu program 5 hari mencintai mahkota diwujudkan untuk menjadi panduan pelaksanaan program sehingga objektif tercapai. Jadi objektif kita adalah untuk mencapai kadaran 90%. Jadi mindscaping lah. Kita ada juga mindscaping. Kemudian ialah penubuhan AJK 5 hari mencintai mahkota. Jadi yang melibatkan SUHAM, guru bimbingan dan kaunseling, guru disiplin, guru APDM, penyelaras DS25, guru agama, penyelaras tingkatan dan guru tingkatan. Ini kita plan, kita rancang. Jadi kita rancang penubuhan jadual kuasa ni lah. Kemudian yang ketiga ialah perancangan program. Perancangan program ialah kita rancang ialah murid akan menjawab beberapa soal selidik tentang keberkesanan pengajaran guru dalam kelas. Student voice, kita edarkan kepada murid dan murid jawablah setiap kali guru mengajar. Ada beberapa ni lah yang mana kehadiran yang rendah tu, dan kita juga sebar luas kepada semua murid. Okey, kemudian guru menjawab borang soal selidik dari jabatan berkaitan murid ponting. Itu perancangan. Jadi kita kebanyakan soal kaji selidik yang dibuat oleh unit bimbingan dan kaunseling. Jadi kita kena pasti kenapa murid tak hadir. Jadi di SMK Seri Mahkota isunya adalah bangun lambat. Murid-murid ini bangun lambat. Iaitu 49% daripada responden menyatakan sebab mereka tak hadir ke sekolah adalah kerana mereka bangun lambat. Ada yang bangun pukul 9, ada yang bangun pukul 10. Jadi sekarang ni pun kadang kelas PDPR pun mereka lambat masuk. Ada yang bangun pukul 12. Pukul 1, pukul 3 baru dibangun. Jadi kenapa mereka bangun lambat? Mereka tidur lambat. Isunya adalah mereka leka dengan gadget, terutama game-game yang ada di internet lah. Itu adalah puncanya. Yang 23% daripada responden menyatakan mereka malas ke sekolah. Ini sikap malas. Malas. Jadi kebanyakannya adalah murid-murid di kelas belakang. Mereka ni malas. Kemudian 10% ialah masalah kesihatan. 7% ialah masalah keluarga. 3% masalah bekerja. 2% masalah kewangan. Masalah kewangan ni bukanlah isu yang besar. Kadang-kadang sekarang ni sekolah pun ada unit kebajikan yang banyak membantulah murid-murid jika menghadapi masalah kewangan dan sebagainya. Dan 1% tidak minat. Jadi isu ni adalah bangun lambat, malah ke sekolah ni ada isu yang utamalah daripada responden. Okey, kemudian juga dalam perancangan kita ialah kita ada flyers yang kita tampal di ruang info di setiap kelas. Dengan flyers program 5 hari mencintai mahkota di mana ada pengenalan, rasional, objektif. Dan juga kita menyediakan buku program. Flyers ini adalah tentang kategori yang kita akan adakanlah untuk anugerah pemenang. Jadi pada peringkat awalnya kita memang berdasarkan kajian, berdasarkan perancangan kita dalam masyarakat jadual kuasa, kita ingin memberi hadiah-hadiah yang murid suka. Jadi jadual kuasa ni telah menyelidik dengan soal selidik daripada murid-murid apa antara barang-barang yang mereka suka. Jadi barang-barang yang suka ialah seperti yang digambar lah, TV, headphone, kemudian watch show dan beg. Jadi ini yang kita belilah. Jadi ada dua kategori. Kategori individu iaitu hadir penuh setiap bulan dan kategori kelas mencapai 90% kehadiran setiap bulan. Jadi kita harap kelas-kelas ni, jadi rakan-rakan yang hadir boleh membantu, beri nasihat, bimbingan kepada rakan-rakan yang tak hadir supaya mereka juga mendapat menang untuk kategori kelas. Jadi antaranya lah, ini perancangan kita. Kemudian do, apa yang kita buat? Yang kita buat ada 8 perkara. Yang pertama ialah sesi bimbingan pengurusan ponting yang dilaksanakan oleh pihak bimbingan dan kaunseling. Di SMK Seri Mahkota ada 2 orang guru bimbingan dan kaunseling, Cikgu Siti Zalnia dan Cikgu Rohana lah.
yang banyak melaksanakan seksi bimbingan untuk pengurusan ponting. Kemudian kolaborasi dengan PDRM. Kita punya hubungan yang erat dengan pihak iaitu pegawai pengawas sekolah daripada IP di Jasin yang banyak membantu. Kemudian kaunseling berfokus. Berfokus ni maksudnya kepada individu-individu yang tertentu. Kemudian ziarah cakna. Ini biasalah dilaksanakan kita ziarah ke rumah-rumah murid yang di mana kita dapati mereka ni memang antaranya adalah ponting tegar. Jadi bermacam-macam kita dapatilah bila pergi ke rumah. Jadi di rumah-rumah, kerana kebanyakannya adalah di rumah kampung, ada juga di rumah taman, tapi di rumah kampung lah. Jadi macam-macam yang pengalaman yang kita dapat lah. Bila ibu bapa kadang-kadang ada yang baru bangun tidur. Itu semua pengalaman-pengalaman. Jadi anak pun ada yang ibu bapa dah pergi kerja, anak pun tak bangun lagi. Kemudian laluan sasiah murid, kita akan paparkan. Kemudian menghargai komisi setempat kepada mereka yang banyak membantu dalam membantu kepada isu murid ponting. Dan yang ketujuh, konsultasi ibu bapa dan penjaga. Ini antaranya lah kita pergi ke rumah, kita berbual mesra, bertemu mesra, dan ada juga ibu bapa yang hadir ke bilik kaunseling. Dan yang ke-8 ialah talian kasih, iaitu melalui telefon yang dilaksanakan oleh guru. Ini pelaksanaan. Jadi ini pasal yang pertama. Jadi sesi bimbingan pengurusan ponting. Kita dapati ada guru yang tak mahir, yang mengabaikan tentang surat amaran. Jadi ini antara kenapa ibu bapa tak tahu kenapa nak murid ponting. Jadi ini adalah guru-guru yang diberi bimbingan oleh jawatan pihak ahli luar murid macam mana nak menguruskan surat. Nampak mudah. Kalau tengok gambar tu guru-guru tu senior, tapi itu ada isunya. Kaum lelaki tu. Okey, jadi mungkin guru-guru perempuan adalah, tapi saya rasa yang ni guru lelaki saja yang ada masalah sikit itulah. Tapi alhamdulillah mereka dah bimbingan, mereka dah berjaya menguruskan surat amaran untuk tahun 2020. Itu antaranya lah. Kemudian ialah kolaborasi dengan PDRM. Kita panggil polis, di mana bertemu dengan murid-murid yang ponting tegar, yang menghadapi masalah kehadiran ni. Jadi hubungan tu lah. Jadi polis banyak beri nasihat. Pergi nasihat lah. Polis nak ugut. Macam ugut pun ada lah sikit. Ugut pun ada sikit. Supaya murid ni takut. Bukan apa pun. Ugut. Supaya mereka hadir dan tak melakukan kesalahan. Kerana apa? Kita takut adalah bila mereka ponting, sebenarnya mereka keluar dari rumah. Tetapi mereka lepak di tempat-tempat yang strategik. Di kawasan Umbai, kawasan Pulai, di Pantai Siring, di Keselbi dan sebagainya. Jadi itu antara polis ugut, gertak murid-murid ini supaya mereka takut dan tak ponting berada di kawasan tersebut. Kalau mereka berada di rumah tu lain. Jadi itu hubungan baik dapat dilakukan dengan lebih cemerlang. Kemudian kaunseling berfokus. Ini kaunseling berfokus maksud dia kaunselor bersama dengan individu-individu tertentu. Kaunseling berfokus ni dalam kelompok lah. Lebih pada 2 orang. Kalau kaunseling individu, secara individu, one by one. Guru-guru murid yang tidak hadir ke sekolah lebih 3 hari untuk mengetahui keadaan sebenar mereka. Jadi itulah. Jadi data dan maklumat berkaitan dengan keadaan murid tersebut dicatat untuk rujukan program. Jadi gambar ni boleh menceritakan segala-galanya lah. Jadi gambar ni banyak bantu. Kemudian ziarah cakna. Ni lah ziarah cakna. Jadi ziarah cakna yang dilakukan termasuk juga dengan murid peningkat khas. Jadi murid peningkat khas juga terlibat dengan ziarah cakna. Kerana ada juga murid-murid peningkat khas yang tak dapat hadir ke sekolah. Jadi kalau kita ziarah cakna ni banyak memberi erti seribu makna bila kita pergi ke rumah-rumah murid. Jadi kebanyakan murid-murid kita ni di kawasan Lawang Bandar ni bukan semua yang senang. Kebanyakan mereka yang tak hadir adanya kerana masalah ibu bapa yang sakit, terpaksa menjaga adik-beradik yang berada di rumah. Ada yang menghadapi masalah ekonomi dan sebagainya lah. Jadi kebanyakannya bukan inilah. Kerana lebih kurang 85% murid SMK Cemongkeda adalah murid-murid B40. Jadi itu ziarah cakna lah. Jadi gambar ni boleh menceritakan segala-galanya lah. Kemudian laluan sasiah murid yang kita buat banner besar di terowong di blok A dia tu jadi laluan sasiah lah kita nampak tu. Kita nyatakan senarai amalan baik. Kemudian kita nyatakan juga apa kesalahan-kesalahan yang boleh diambil tindakan. Jadi murid-murid yang salah kita akan panggil supaya mereka salin, supaya mereka ingat. Kerana mereka kalau baca mereka tak ingat, mereka kena salin apa kesalahan mereka dan apa tindakan berdasarkan buku tata cara disiplin. Boleh diamalkan apabila berada di sekolah. Kemudian menghargai komisi tempat. Ini antara individu lah. Yang ini pihak Jadual Konsiham telah menyampaikan sumbangannya penghargaan kepada
kepada individu-individu yang banyak memberi maklumat tentang murid-murid SMK Sembawang Kota di mana berada. Okey, kemudian konsultasi ibu bapa dan penjaga. Inilah kita nampak jadi kita nampaklah keadaan kat rumah. Itulah. Ini pengalaman yang bila kita pengalaman yang sebenar. Ini kalau kita pergi ke rumah ibu bapa, kita dapat jumpa, kita dapat berbincang, bantu. Mana yang boleh bantu, insya-Allah kita akan bantu. Tak ada kita akan bergerak ke rumah lah. Kemudian dalam kasih. Dalam kasih melalui guru dekatan akan melakukan ke sekolah. Kiranya dan murid dan jaga mereka memerlukan bantuan atau mengalami masalah sosioekonomi akan bantulah. Ini dibuat oleh unit kebajikan sekolah. Kemudian kita punya cek. Apa dia penilaian kita ialah kita gunakan 5W dan 1H. What? Itu tentang peratus kadar murid yang tak capai 100%. Kemudian where? Di sekolah dan di kelas masing-masing. Who ialah murid yang mengalami masalah ketidakarian, guru kesihatan, guru kesihatan, guru belajar murid juga terbaik. Siapa yang terlibat? Who? Kemudian when? Apabila mereka perlu hadir sekolah secara bersemuka. Why? Peratus kadar bulanan semakin menurun, murid kurang motivasi untuk ke sekolah dan menghadapi masalah sosioekonomi. Dan how ialah macam mana kita nak mengatasi masalah 5W tadi. Itu how. Menunjukkan program 5 hari mencintai mahkota. Cek dan penilaian. Inilah kita dapat. Hasil daripada kita dapat tengok pada bulan September. Kita mula September, kita dah naik kepada 83.33 dan bulan Ogos kita dapat 86.29. Kerana selepas tu adalah sekolah tutup kerana PKP pada bulan 11. Kemudian penghargaan kepada program 5 hari menjadi mahkota yang kita sampaikan kepada khususnya kepada murid-murid tingkatan 5 untuk SPM 21, kita sampaikan kepada kehadiran yang capai lebih daripada 90% dan juga kelas-kelas yang mempunyai perubahan peratus kehadiran. Ini punya impak yang penuh tentang kehadiran murid SPM dan kita mencapai lebih kurang 80 lebih lah, 80 yang atas setiap hari. Okey, penambahbaikan ialah pendapat ziarah Cakna. Guru bimbingan kaunseling akan menyalahkan murid yang mengalami masalah politik tegar dan membuat kunjungan rumah dengan lebih kerap. Jadi sepanjang PKP agak tak ada, insya-Allah selepas ni. Kemudian motivasi pagi yang kita sampaikan, disampaikan oleh saya dan guru kaunseling dan guru-guru yang bertugas. Kemudian ini satu lagi kerana murid ada ialah pelbagai teknik pengajaran. Ada dibimbing oleh guru-guru yang mahir ICT, Cikgu Rashidi dan Cikgu Azila membantu supaya guru tidak menggunakan kaedah tradisional. Kemudian kaedah guru penyayang mengalu-alukan kehadiran murid dan hadir dan balik ke sekolah lah. Gambar boleh menceritakan kita ada plakat mengalu-alukan kehadiran murid. Kemudian ni peratus kita, kita daripada tadi, kita dah tengok tadi bulan Jun dan bulan April dan bulan Mei kita nampak ada peratus kehadiran yang tinggi dan kita telah teruskan program ini tu semasa untuk PDPR dan saya rasa itu sahaja program 5 hari menjadi mahkota dan kita akan teruskan sehinggalah ke akhir tahun 2021 dan kita harapkan memberi kesan yang impact dan kita juga akan memberi penghargaan terus kepada murid-murid yang berjaya mencapai kehadiran yang sepatutnya. Akhir sekali terima kasih kepada pihak pengurusan sekolah, guru AKP yang banyak membantu, PIBG yang banyak bantu untuk insya-Allah program ini akan tambah baik untuk tahun-tahun yang akan datang. Sekian, terima kasih.